Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke YouTube Cikgu Suhaimi, Matematik bersama Cikgu Suhaimi. Sekolah rendah di sini bermula. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan, ku jadikan anak-anak muridku anak-anak murid cemerlang dalam subjek matematik, anak-anak murid yang soleh dan soleha, anak-anak murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, kita masuk tajuk ruang lagi, iaitu kemahiran sudut. Dalam tajuk sudut di tahun 5, murid-murid akan belajar mengukur sudut. Kemahiran mengukur sudut ni mesti dikuasai kerana apa? Di sekolah menengah nanti anda akan gunakan kemahiran ni. Anda akan gunakan pengetahuan yang anda belajar di tahun 5 ini di sekolah menengah. Bukan di sekolah mana, tahun 6 pun anda akan jumpa mana-mana soalan yang melibatkan jangka sudut, anda kena gunalah jangka sudut. So ini adalah jangka sudut ataupun nama dia protraktor. Itu bahasa orang putih dia lah. Tapi cikgu baca dalam slang Jawa. Cikgu orang Jawa, taklah cikgu orang Melayu kan, tak ada Jawa, tapi bolehlah tak faham pun orang cakap Jawa. Tapi seronok kalau dengar orang cakap Jawa, kalau cikgu balik kampung dengar orang cakap Jawa. Okey, itu nama dia protraktor. Protraktor ialah alat untuk mengukur atau melukis sudut. Okey, protraktor juga dikenali sebagai jangka sudut. So inilah jangka sudut. Boleh nampak? Nampak. Kita kena kenal dulu apa dia protektor, apa yang ada pada badan dia sebelum kita nak ukur sudut. Okey, so protektor ini berbentuk semi bulatan. Semi tu apa? Separuh bulatan. Semi itu separuh Okey, so betul lah separuh bulatan. Kalau dia penuh dia jadi lain. Bulatan penuh. Okey, baik. Dalam protektor ni ada skala. Okey, yang pertama sekali skala luar. Okey, skala luar dia yang sebelah luar dia masih juga tetap juga memula dengan sifar dan darjah dan dia berakhir dengan 180 darjah. Sampailah di sini yang sebelah luar ni. Nampak tak ni? Nampak tak tu? Nampak. Okey. Kemudian dia ada garis asas. Okey. Garis asas tu sebenarnya dia tebal sikit. Okey, tapi kadang-kadang kalau kita beli protektor garis dia tak tebal mana. Jadi kita kena tahu garis yang di bawah itu adalah garis asas. Okey, apa fungsi dia nanti kita tengok. Kemudian, ini pun tak ada kalau dekat dalam pembaris jangka sudut yang betul-betul dia tak buat pun. Tapi sebenarnya dia kena ada titik sedikit dekat tengah tu, okey, sebagai pusat dia. Bila kita nak ukur sudut, pusat ni sangat penting. Kita letakkan pada sudut yang kita nak ukur. Kemudian dia ada skala dalam. Skala dalam tu mula dengan sifar dan dia berakhir juga dengan 180 darjah. Kenapa dia panggil skala dalam? Sebab sifar dia berada di sebelah dalam. Jelas murid-murid? Jelas. Inilah rupa bentuk protektor yang murid-murid mesti tahu apa ciri-ciri dia. Okey, kerana apa? Ini semua kena tahu sebelum kita nak mengukur sudut. Baik. So cara mengukur sudut. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, dia suruh terus ukur sudut dalam bagi pentagon, sudut dalam bagi heksagon, heptagon, oktagon. Dia sebenarnya tak boleh terus ukur sudut dalam bagi bentuk-bentuk poligon sekata tersebut. Ini asas dia. Okey, kita ada satu bucu. Ini buculah yang terpapar di awak sekarang ni, kita ada bucu. JKL. Okey. So sudut dia dekat mana? Sudut dia dekat sini. Itu yang kita nak ukur tu. Jom kita tengok. So letakkan protektor dengan nampak tu. Pusat protektor. Tadi kan kita ada belajar pusat tadi kan? Ada. Kita ada belajar pusat tadi kan? So pusat ni kita kena letak bertindih dengan bucu yang kita nak ukur sudut dia. So bucu yang terlibat ialah bucu K. Kerana apa? Sudut yang kita nak ukur sudut K tu. Sudut yang berada di K. So bucu dia mesti bertindih dengan pusat protektor. So ingat step pertama ni. Okay. Kemudian garis K dengan L tu, garis asas yang bawah tu, dia mesti garis yang sudut yang bawah tu mesti bertindih dengan garis asas protektor kita tadi. Nampak tak? Nampak tak garis tu? Mesti bertindih. Atau fungsi garis asas tu. Dia tak boleh sengit-sengit bengek. Dia mesti bertindih di atas garis asas tu. Boleh nampak?
Boleh. Okey. Baik, seterusnya. Masih sudut yang sama, JKL. Okey, titik pusat dah betul, garis asas dah betul. Langkah ke yang seterusnya, kita kena pilih skala. Berdasarkan sudut yang kita nak ukur ini, ni sudut dia. Cuba kita tengok skala mana yang kita nak guna. Skala luar atau skala dalam? Cuba murid berfikir. Dia kata mesti mula dengan sifar. Skala mana yang sudut kita memula dengan sifar untuk kita baca? Luar. Nampak tak ni? Kita akan baca dia macam gini. Ni anak panah dia. Okey, kita akan baca dia ni. Maksudnya skala apa ni? Skala luar. Sebab sifar luar ni, dia mula dengan luar. Kenapa cikgu tak pilih sini? Sebab sudutnya tak berada di sini. Tak mula daripada skala dalam. Sebab sudutnya berada di sini. So, bila berada di sini, kalau cikgu mula dengan skala dalam, dia mula dengan apa ni? 180. Jadi tak boleh. Sebab itu dia mulakan dengan, kita pilih skala luar. Sebab skala luar yang memula dengan sifar. Faham tak macam mana nak pilih skala sekarang? Faham. Bila kita letakkan protektor tu tak apa. Letak dulu ikut titik, ikut garis asas. Bila kita dah letak ikut garis asas, dah letak atas titik yang betul, titik pusat dia, kita tengok skala. Skala yang bermula dengan kostum tu, yang dengan sifar tu yang kita pilih. Itu yang kena tahu, ingat step yang seterusnya. Okey, step seterusnya, baca skala pada garis JK. Maksudnya J ke K ni. Ni cikgu dah buat anak panah ni. J ke K ni. Mengikut arah jam. Ni ikut arah jam lah ni. Pusingan jam betul. Okey, so mengikut arah jam. Nampak tak tu? Nampak. So kita bacalah. Nampak tak tu? Dia berhenti pada sudut berapa tu? 1 sekat 1 darjah. So dia berhenti kat tengah-tengah, maka 35 darjah. Nampak tak simbol darjah ni? Bulat kecil ni? Nampak. Itulah simbol darjah kita. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Ini dia. Okey. Jelas? Jelas. Tu dia. Okey. So tadi tu kita dah belajar step-step dia. Okey, step-step dia untuk ukur sudut. Ni dia. Yang ni kita nak buat ni. Okey, ni bentuk apa ni? Pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptagon. Betul? So sekarang ni kita nak ukur sudut dalam ni. Ni. Sudut dalam ni. Bagi heptagon ni. Nampak tak? Kita nak ukur sudut dalam heptagon ni. Okey, kita dah letakkan garis asas dia. Betul tak? Titik dia dah betul tak? Nampak tak titik dia berada situ. Betul tak? Betul. Syarat 1 dengan syarat 2 kita dah betul. Sekarang kita nak pilih skala. Skala mana kita pilih? Skala luar atau skala dalam? Bila ukurnya? Luar. Dalam. Skala Dalam. Okey, nampak tak? Okey, kita akan baca macam mana pula? Daripada sifar kita akan baca macam ini, betul tak? Lawan arah jam, betul tak? Betul. Cuba murid-murid nampak dia. Dia berhenti kat mana ni? Kalau kita tengok kat sini 130 kan? Ini salah. Tak boleh baca macam gini. Murid-murid, apabila garis ini sampai 130 ni, murid-murid kena ambil pembaris, kena panjangkan. Kena panjangkan secara menegak betul-betul lah. Biar lebih daripada pembaris ni. Kerana apa? Bila murid baca dekat sini je terus, dia tak tepat. Dia mesti dipanjangkan garis tu. Ni garis daripada garis yang ni kita panjangkan. Kita panjangkan dia melebihi daripada pembaris. Itu tips yang Cikgu Suhaimi pernah belajar daripada sekolah menengah dulu. Masa Cikgu Suhaimi sekolah menengah, Cikgu Suhaimi tu dah baca. Sebenarnya salah. Kita kena panjangkan. Ambil pembaris, panjangkan lagi garisan tu biar dia melebihi. Biar dia lebih daripada jangka sudut tu. Dia akan baca pada senggatan yang lebih tepat. Ini kena tahu ni. Ingat ni, save dalam minda terus. Bila kita nak ukur sudut, bila kita dah letakkan titik, pusat bertindir, garis asas dah bertindir, kita dah pilih skala, kita jangan terus baca. Garisan yang kita nak berhenti tu, sekarang ni mula daripada sini kan? Mula daripada sini kita berhenti kat garisan yang ni betul. Garisan yang kita nak baca sudut ni kita kena panjangkan. Ambil pembaris, panjangkan dulu. Itu tips penting dalam cara mengukur sudut. Jelas murid-murid? Jelas. Okey, baik. Tu dia. So, memanglah kalau kita tengok sini dapat 130 tapi kalau tanya Cikgu Suhaimi suka lebih suka murid panjangkan dia punya tu supaya dapat yang lebih tepat. Betul-betul kita tengok dia berhenti kat 130. Jangan baca dekat situ je. Terus panjangkan lagi sampai senggatan. Dekat senggatan tu. Sebab itulah cikgu kepada Cikgu Suhaimi dulu masa sekolah menengah pesan. Murid-murid panjangkan lagi garisan tu biar dia betul-betul tepat kita baca kat mana jangka sudut tu berhenti.
Okey, so bacaan pada skala dalam ialah 130 darjah. Maka ini sudut apa ni? Bila dia lebih daripada 90 darjah, kita panggil sebagai sudut apa ni? Dia lebih daripada 90 darjah, sudut cakar. Maka nilai sudut cakar pada heptagon ini ialah 130 darjah. darjah. Boleh nampak murid-murid? Boleh. Okey, baik. Itu segitiga pula. Cuba tengok segitiga ni. Okey, titik pusat dah betul. Okey, garis asas dah betul, garis asas dah bertindih. Sudutnya mana kita nak ukur yang ni? Nampak tak ni? Nampak. Yang ini kita akan baca ikut apa ni? Ikut arah jam, betul tak? Betul. Sudut dalam atau sudut luar yang kita akan ambil? Sudut luar, mula daripada sifar. Sebab garisan asas ni kat sini kan, so dia akan sudut luar. So, dia berhenti dekat mana tu? Yang ini tak payah panjangkan garisan, cikgu. Kenapa tak payah panjangkan garisan? Sebab garisan ni dah terlebih, nampak tak ni? Dah terlebih kat sini, nampak tak ni? Nampak. Dia dah terlebih. Kalau macam ni tadi dia tak sampai dekat kesengatan, kita kena panjangkan. Itu lebih tepat. Kalau macam yang ini, dia dah panjang, tak payah panjangkan. So, cuba kita baca tu. Berapa dia berhenti tu? 65. Berapa tu? 65 darjah. 65 darjah. Maka bacaan pada skala luar ialah 65 darjah. Nilai sudut apa ni dipanggil ni? Kalau bawah 90 darjah? Sudut tirus. Kita belajar kan sudut tirus, sudut cakar, sudut tegak, betul? Okey, nilai sudut tirus pada segitiga ini ialah 65 darjah. Boleh faham tak murid-murid? Boleh nampak tak macam mana nak gunakan protektor? Boleh. Ini secara teori tau. Sekarang nanti dah buka sekolah nanti, murid-murid ajaklah cikgu-cikgu. Ajak cikgu sekolah, cikgu pula ajak cikgu. Saya dah buat kat rumah macam tak boleh lah ukur sudut ni. Boleh tak kita buat secara praktikal, secara bersama cikgu? Okey. Siapa yang nak buat bersama dengan cikgu Semi, kena pergi sekolah Belemang. Okey? Okey, boleh pergi sekolah Belemang. Okey, kita buat sama-sama nanti. Kita ukur sama-sama. Kalau nak buat dengan cikgu sekolah awak, ajak cikgu sekolah awak. Cikgu, jom kita buat ukur sudut ni. Saya dah belajar dengan cikgu Semi. Saya dah kenal garis asas, saya dah kenal titik pusat untuk protektor, saya dah kenal skala dalam, skala luar, saya dah tahu macam mana nak letak pada sudut yang kita nak baca ikut arah jam atau lawan jam pun saya dah tahu. Tapi saya nak buat secara praktikal lah cikgu. Boleh ajak cikgu awak, okey? Boleh murid-murid? Boleh. Okey, baik. Ini kita nak ukur segi empat pula. Cuba tengok segi empat. Segi empat paling senang sekali. Okey, cumanya kita nak tengok dulu yang pertama ni. Nampak tak sudut yang kita nak baca ni? Nampak. Sudutnya. Ini arah jam atau lawan jam? Kita akan baca. Lawan jam. Lawan jam. Betul tak? Dia akan baca lawan jam kan? Okey. So titik dah betul dekat pusat dia, garis asas dah betul dengan bentuk ini. Okey. Garis pun dah terlebih panjang, nampak tak ni? Dah tak payah panjangkan lagi, betul tak? Betul. Dah berhenti dekat singkatan, betul tak? Cuba tengok tu, dia berhenti dekat nombor berapa tu? 60. 60? 90. Cuba tengok yang bawah pula. Titik pusat dah betul, garis asas dah betul. Yang tadi ni skala luar ke skala dalam yang pertama ni? Skala dalam. Kita tengok yang ni. Dia baca daripada skala mana ni? Kita akan baca daripada skala luar sebab sudut dia macam ni, betul? Betul. Sudut dia macam ni, betul? Dan dia berhenti kat mana ni? 90. 90 darjah juga. Tapi ni garisan dia tak sampai. Jadi cikgu cakap apa? Kita kena panjangkan garisan dia. Supaya kita betul-betul yakin dia berhenti kat 90 darjah. Tapi murid-murid, kalau segi empat tepat, segi empat sama ke, segi empat apa pun, kalau dia sekata macam ini, memang confirm, memang pasti dia bersudut tegak. Okey, dia bersudut tegak. Jadi kita apa? Nilai sudut tegak pada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Berapa nilai darjah dia? 90 darjah. 90 darjah. Boleh nampak murid-murid? Boleh. Boleh. Okey, baik. Itulah serba sedikit teori tentang cara untuk mengukur sudut dalam. Okey, yang murid-murid kena belajar di tahun 5 sekarang ni lah. Okey, baik. Ini yang dalam buku teks. Kalau dalam buku teks ni kita tengok pun nak baca pun macam alamak kan, pening kan. Okey, cikgu harap tadi dengan bantuan cikgu Semi, macam buku teks ni dia terus ukur pada bentuk poligon ni. Macam cikgu Semi tadi kita guna garis biasa dulu, JKL tadi. Ingat tadi tak JKL tadi? Ingat. Barulah kita ukur sudut. Jadi bagi murid-murid yang dah ada jangka sudut, boleh cuba soalan cuba ini ni. Soalan cuba ini ni. Okey.
Cuba ukur sudut A, B, C ni. Letakkan. Ingat syarat dia. Bila kita dah letak, kalau garisan ni tak sampai dekat senggatan, kita kena panjangkan. Boleh tak? Okey. Ambil jaga. Cubalah. Tak apa. Cuba dulu secara sendiri dekat rumah. Nanti dekat sekolah insya-Allah untuk murid Cikgu Sami SK Belemang kita akan buat kat sekolah. Okey? Kita akan buat sama-sama. Ukur yang ni juga, cuba ini kita akan ukur sama-sama. Cikgu akan tengok murid letakkan sudut pada titik pusat. Macam ni titik pusat ni, kita nak ukur sudut P kan, titik pusatnya mana? Ni dia. Ni nampak tak titik pusat dia ni? Yang cikgu buat anak panah. Kalau contoh Q ni kan, mana titik pusat dia? Ni. Ni dia, titik pusat pada bucu dia. Ni W, ni titik pusat dia. Maka pada protektor tu, titik pusat tadi, kat mana titik pusat protektor? Dekat tengah-tengah garisan tu kan? Betul. So dia mesti duduk kat atas titik pusat tu. Titik pusat bucu ni. Okey. So cikgu harap murid-murid cuba dulu. Nanti sekolah dah buka, kita kena buat praktikal secara bersemuka lah. Cikgu akan tengok betul tak murid-murid letak pada titik pusat. Betul tak murid-murid letak pada garis asas dia. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Macam mana? Agak-agak boleh lebih jelas tak penerangan kali ni untuk mengukur sudut? Jelas. Cikgu harap dapat lebih jelas lah. Sebelum kelas yang sebelum ni macam pening sikit kan. Cikgu harap ini lebih jelas. Murid dapat lebih kenal lagi macam mana berupa bentuk jaga sudut, apa ciri-ciri dia, bagaimana nak baca skala luar, skala dalam tadi, betul? Ikut arah jam, ikut lawan jam dan sebagainya. Okey, video ni cikgu akan masukkan dalam YouTube, boleh? Boleh. Okay, so awak boleh buat ulang kaji. Okay? Baik, tadi dekat grup ni, dekat ni cikgu dah ada share link, nampak tak ni warna biru ni? Nampak. Siapa yang belum join boleh join. Klik saja link ni. Okey? Siapa nak klik link nak klik boleh klik sekarang link ni. Okey? Sebab apa? Bila sekolah dah buka nanti untuk murid-murid sekolah lain cikgu akan tutuplah grup WhatsApp. Kita akan gunakan satu grup je, grup Telegram ni. Okey? Baik, itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okay, bye. Sama-sama. Bye.